in details dia punya discussion tadi tu melalui phone sajalah. Okay. Alright, so minta maaf sekali lagi masalah teknikal. Alright, so terpaksa saya gunakan phone saja. Okay, so hopefully dia punya line dekat sini stable. Saya punya laptop ada masalah sikit, tak tahu asyik disconnected dah 2 kali. So kita continue untuk di next dan 951 dah. Okay. So tadi kita nampak yang saya present ialah dia punya IT trajectory, okay, untuk growth trajectory dia. So yang pertama adalah daripada segi growth ada potential untuk growth daripada 34 billion, okay, pada tahun 2019, dan pada tahun 2024 dianggarkan dia punya growth trajectory tu is going to be 53 billion ringgit. Okay, so that is a very huge punya potential upside yang boleh didapati dalam dunia IT ni. Okay, itu especially in Malaysia alone. Alright, so moving on in opportunity across verticals. Okay, so di next akan memfokuskan, okay, dia punya new strategy ni dia akan cuba untuk fokuskan kepada beberapa subsektor. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan 5G. Kedua adalah untuk secure, okay, bahagian smart city. Kemudian artificial intelligence, blockchain, cloud computing dan juga internet of things. Okay, so ada 6 benda ataupun subsektor yang ingin fokuskan pada selepas ini, okay, in the future. Dari segi 5G dia nak fokus on dia akan masuk dalam industri healthcare. Okay, untuk security dia akan tap into the smart city. Okay, so dia ada partnership dengan beberapa local authority, dengan even developer, okay, untuk develop, okay, dan juga untuk tap in dalam smart city punya program. Kemudian dari segi artificial intelligence, focus on small and medium enterprise, okay, dan juga trade facilitation. Kemudian blockchain, okay, so blockchain is untuk bank lah, okay, untuk dalam banking, manufacturing, dan juga cloud computing, okay, focus on telco, okay, dan juga internet of thing will be focusing on government services. Okay, so that is 6 core ataupun opportunities yang diingin tap in. Okay, 5G, security, artificial intelligence, blockchain, cloud computing dan juga internet of thing. Alright, so kita moving on kepada dia punya core business group. Okay, so group core businesses, yang pertama dia ada 3 pillar. Yang pertama adalah trade facilitation, kedua adalah system integration, okay, dan juga IT consultation, dan yang ketiga adalah energy. Okay, so yang pertama trade facilitation tu dia ada anchor company dia, iaitu dia akan menggunakan dagang, okay, dagang net dan juga seal net. Okay, so this is for focus on the trade facilitation. Kemudian dari segi system integration dan juga IT consultation, dia punya anchor company adalah IAC, okay, GeneXus. Itu ialah dia punya company yang akan tap in into dalam IT consultation tu. Dan yang ketiga, untuk energy, okay, ada Linex, of course sebagai company yang besar. Dia ada juga collaboration dengan Ping, okay, dan juga OGPC. Nanti kita akan go details berkenaan dengan Ping tu, okay, PING tu, apa yang dimaksud dengan Ping. Alright, so untuk trade facilitation ni, okay, dia punya target dia adalah untuk keluar daripada Malaysia ni, okay. So sebelum ni mungkin dia Malaysia centric, but after this they're trying to go for regional expansion. Okay, regional meaning Southeast Asia, okay, mungkin juga Asia Pacific, dan juga untuk business daripada B2G, okay, business to government centric, dia akan go into B2B dan juga B2B focusing on SME dan juga MNC. Okay, so kemudian daripada segi untuk sistem ataupun IT consultation, dia akan fokus on sama, okay, daripada government centric dia akan keluar scope dia lebih kepada penetrate into private sector dan juga SMEs. Okay, so this is the way forward bagi the next. Dia nak keluar daripada kepompong mendapat hanya projek-projek government kepada mencari business opportunity yang baru, antaranya adalah into venture dalam private sector dan juga SMEs. Okay, kemudian dari persegi
low margin business. Okay, so what they going to do is to innovate to offer high value digital solutions. Okay, such as the smart city tadi tu, digital training, okay, and also AI punya services. Alright. Kemudian yang daripada segi yang ketiga, okay, dan tadi ialah energy. So maybe before this kita pernah dengar di Next dia dah venture dalam oil and gas. Okay, especially dengan apa ni, dia punya JV ataupun dia acquire part of Ping punya company ni. Company nama dia Ping, and itu adalah salah satu venture dia di dalam oil and gas. Okay, so in dia punya target dia in the future, dalam dia punya footprint, dia akan cuba yang pertama daripada segi OGPC. Okay, company yang under nama OGPC ni dia akan go beyond oil and gas sector saja. Okay, which is to venture into power and manufacturing. Alright, so power and manufacturing ni dia akan termasuk power generation lah. Okay, tak semestinya oil and gas saja, power generation termasuk apa ni, macam mungkin guna apa, jana kuasa, buat jana kuasa dan sebagainya. Okay, seterusnya dari segi Ping tu sendiri, okay, dia ingin tingkatkan portfolio dia, okay, di dalam ataupun pegangan dia di dalam Ping tersebut. Alright. Kalau kita lihat sebelum ini, okay, di Next memegang I think 30% pegangan saham dalam syarikat Ping ni. Okay, while 70%, 70% lebihnya masih dipegangkan oleh the original shareholder dia, okay, dalam Ping tu. Alright. Kemudian sekarang ni dia tengah buat proposal, okay, untuk acquire another 60%, okay, which is going to be total 90% lah. Okay, so 90% akan dipegang oleh the Next, manakala 10% ni dia akan dipegang oleh original shareholder tu, okay, company owner yang asal tu lah. Okay, so dia dalam proses untuk acquire Ping ni, syarikat Ping ni tersebut, dengan jumlah estimated considering purchasing at 78 million, okay, US dollar. Ini ialah dia punya proposal untuk acquire dia punya 60% tu, okay, dengan jumlah 78 US dollar. So nak dapat amount ringgit kena darab lah 4 currency exchange dengan US dollar. Okay, so dalam ni dia mention US dollar lah. So actually this price 78 million 78 juta US dollar ni is at a discounted punya price, according to them lah. So bila dia buat valuation company, okay, 78 ni actually is undervalue punya price lah. Dia dapat lebih kurang 40% discount, okay, berbanding dengan value sebenar syarikat Ping tersebut. Okay, so moving forward, kenapa, okay, dia berminat sangat di Next ni nak acquire syarikat Ping ni, okay, walaupun dia tahu oil and gas ni mungkin in future, in the long run, mungkin dia dah tak viable sangat, okay, tetapi what they are looking at actually dekat daripada segi opportunity yang ada pertama, dan yang kedua adalah daripada segi company Ping tersebut yang very good. Okay, nanti kita akan explain kenapa. So yang pertama, kalau kita lihat acquisition yang sebelum ini pernah dibuat oleh Linex adalah back in 2016. Okay, 2016 dulu dia pernah acquire 30% syarikat Ping ni. Waktu tu pada harga lebih kurang 10 juta, okay, US dollar. Dan yang terbaru dia nak acquire another 60%, okay, pada harga 78 tadilah, 78 juta US dollar tadi. Okay, so currently dia punya asset tu yang oil and gas punya business ni is at dekat UK, dekat Britain, okay. Dia dekat belah area Scotland, ni Aberdeen sana lah, okay. So dan sebelum ini, okay, dia oil cluster ni, dia yang dekat Aberdeen ni, okay, dekat Scotland ni, dimiliki oleh Shell dan juga Esso. Okay, so Shell dan Esso, kalau kita tengok dia punya forecast ataupun dia punya projection untuk company, dia nak keluar daripada
oil and gas ni sebenarnya. Okay, so that's why they start selling dia orang punya assets lah, okay, ataupun dia punya kawasan-kawasan oil apa ni dipanggil oil cluster ni, okay, dijual kepada orang siapa yang berminat lah, supaya dia in future apa yang dia cuba buat lah untuk dia buat bisnes yang baru. So kita tengok memang major oil company Esso ke, even Aramco Saudi Aramco, Petronas sendiri pun, okay, Exxon, okay, siapa lagi, Chevron, okay. So all these major big player ni dia dah start untuk diversify, okay. So dia nak memang even ada company yang dah declare 2030 tu dia nak clear dah, okay, daripada oil and gas. So dia nak diversify ke a new business model. Okay, so but this is where the opportunity is, okay. Sebab bila this company dia dah nak keluar daripada business ni, so dia nak jual dia punya aset-aset ni, okay. So dia nak jual, of course kos untuk ambil alih tidaklah setinggi apa kos nak bina yang baru nak buat pelantar, nak buat dia punya distribution pipe apa benda semua. So that is going to be higher cost, okay, dan juga makan masa. Tapi kalau beli syarikat yang dah siap apa semua ni, so take over and then boleh terus run. Okay, so that is one of the benefit kenapa dia lihat, okay, Ping ni dia nak acquire lebih supaya all the company yang nak dispose dia punya asset ni boleh dia boleh tap in into the business dengan lebih cepat. So maknanya beli terus boleh dapat start, boleh buat dapat cash flow lah. Okay, berbanding kalau kita spend on construction, okay, nak buat baru, kemudian nak initiate, nak generate, okay, so mungkin ada hiccup dan sebagainya, it takes a longer time before kita dapat generate dia punya cash. But kalau business sudah ada, so running, so dia lebih cepat. Okay, so that is one of the reason kenapa dia berminat nak acquire Ping ni, okay. Sebab Ping ni pun dia dah ada kepakaran dia dah, okay, dan juga dia punya management dia is very good. Dan even, okay, walaupun dia acquire syarikat Ping ni, tetapi dia masih dia kata dalam agreement dia tetapkan dia punya original management current management ni masih perlu maintain, ataupun dia akan buat operational punya apa ni, dia akan involve dalam operational. So management current dia akan maintain kan. So the next just dia punya majority shareholder dia, okay, but dia punya day to day operational dari segi management tu dia masih serahkan kepada Ping ni, okay, yang asal ni. Alright. So dan juga Ping ni kalau kita lihat is very good company because dia punya daripada segi cash flow memang cantik, okay. Kemudian daripada segi dia punya gearing, okay, dia tak ada hutang langsung, okay. So very good gearing dia omong kosong lah, okay. Dia tak ada hutang langsung dan cash flow dia sangat menarik. Dan okay, yang paling penting ialah dia punya cost, okay, untuk keluarkan minyak ni, okay, is very cheap, okay. So very cheap at I think not more than $20 per barrel, okay. So less than 20, I think 18 something lah lebih kurang. Kita genapkan lah ambil 20, okay. So at $20 untuk per barrel, dengan current market Brent I think more than 55, okay. Sekarang ni mungkin dah 50 lebih US dollar per barrel. So easily dah making profit dah kat situ, okay. Sebab you cost of production is 20, you punya selling price, okay, sekarang ni Brent oil is 55 let's say, okay. So dia dah making profit at 25 because it is very cheap. Ping punya management, that's why they very good. Dia boleh produce at 20 lah, okay. Kita genapkan 20 US dollar per barrel, okay. Berbanding kalau Esso dengan Exxon tu of course lebih tinggi lah, dia punya mungkin daripada segi business operational dia orang ada macam-macam requirement apa ni semua, mungkin menyebabkan dia punya cost lebih tinggi, okay. But Ping dia boleh buat 20 US dollar je, okay, per barrel. Alright, so itu apa yang menarik, okay, yang ada dalam Ping tu. Tadi pertama dia dapat acquisition at the discounted lah, okay, valuation iaitu lebih kurang 40% discounted. Kemudian at opportunity yang ada, okay, untuk tap into oil cluster yang ditinggalkan oleh big company, okay, mereka nak keluar, so easily can tap in, okay, into whatever facilities yang dah ada.
Kemudian dari segi management Ping sangat bagus, okay, dan juga dari segi cash flow dia, dari segi asset dia, cash reserve dia cukup menarik. Okay. Alright, so antara bisnes lain opportunity yang difokuskan sekarang ni oleh DNEX juga adalah untuk telco. Okay, so telco currently dia dah start expand ke Indonesia. Okay, dia dah secure the SKLL contract dengan Indonesia. Okay, dengan syarikat Telkom Infra. Kemudian dia start, because tadi kita nampak dia punya business model, dia nak expand dia nak keluar ke dia tak nak fokus kepada Malaysia saja, dia nak start exploring overseas. So antaranya dia dah start explore into Indonesia, kemudian dia dah start explore into Thailand also, okay, dan juga a few other country in the future. Okay, so dia dah masuk dalam telecommunication punya business. Okay, so this contract is 3 plus 3, okay, so 3 plus 3 year so for the next 6 years dia punya cash flow nampak cantik lah, okay, sebab dia dah secure project ni. Okay, and untuk project ni the first year, okay, dia punya estimate contract adalah sebanyak 13 juta US dollar. Okay, so lebih kurang 55 juta untuk first year sahaja. Kemudian this contract is for duration of 3 plus 3 years. Okay, so mungkin boleh renew after 3 years tu. Okay, kemudian kita lihat pula apa lagi yang dia ingin kembangkan ialah dari segi telco, bukan sahaja dari segi providing, okay, sebelum ni dari segi cable project, okay, delivery, installation and cable project, tetapi juga dia nak explore into submarine cable repair and maintenance. Okay, so submarine cable repair and maintenance dekat Malaysia I think dia dah ada, tapi dia start untuk explore, okay, dekat overseas juga untuk mencari projek-projek bagi submarine cable repair dan juga maintenance. Okay, especially okay di Indonesia. Okay, so bila kalau dia dapat projek tu di JV dengan, of course lah kena JV dengan company kat Indonesia, so dia boleh cover perairan dekat Indonesia. Yang dekat Malaysia pun dia dah ada dan dia boleh cover perairan Malaysia. So in between Malaysia dengan Indonesia tu dia boleh cover lah all the area. Kalau nak buat maintenance cable repair ke maintenance, dia boleh buat, because both side dia dah ada license perairan Malaysia dia boleh masuk, perairan Indonesia pun dia boleh masuk lah. Okay, so of course this one is a JV dengan syarikat Indonesia juga. Okay, sebab nak masuk nak sana memang kita tak tahu prosedur apa semua kan. So mostly kalau pergi overseas kita JV dengan company yang established lah. Okay, but one last thing, okay, yang also sedang hangat diperkatakan berkaitan dengan DNEX adalah menunggu-nunggu keputusan Silterra. Okay, Silterra ni adalah salah satu syarikat owned by Khazanah. Okay, dia focusing on semiconductor. So antara beberapa syarikat yang telah membida untuk mendapatkan syarikat Silterra ni adalah DNEX salah satunya. Kemudian kalau tak silap saya adalah G-Packet kalau tak saya, okay, also telah sedang dia masuk juga bidaan tu. Dan juga lagi dua is overseas punya company. Okay, but Khazanah itu dia pernah mention is going to be, dia nak, kalau nak jual pun dia nak jual kepada syarikat tempatan lah, okay, ataupun majority owned by tempatan. Of course kalau kita tengok nak acquire tu taklah murah kan. Mungkin yang tadi dia dah lah nak acquire Ping, okay, 78 juta. Kalau convert lebih kurang berapa, 400 lebih kurang 400 juta, 500 juta diperlukan kat situ. Okay, so yang ni nak acquire Silterra pula, of course dia perlukan duit lagi. Okay, so dia dah berapa dah kat situ, dah almost berapa 500. Yang ni tak tahulah berapa dia punya tender debit dia tak tahu, dia tak reveal lagi. Okay, so masih dalam proses tendering, menanti keputusan daripada Khazanah. Okay, tapi untuk this one dia partner dengan salah satu private equity dari China. Okay, so G-Packet juga kalau tak salah dia partner dengan China, one of the China asset management company. Okay, dan yang lagi dua tu is foreign company lah. Salah satunya Foxconn kalau tak salah saya, Foxconn, dan salah satu lagi is syarikat daripada Jerman kalau tak salah saya. Okay, so overseas mungkin unlikely dia akan dapat lah. So yang big opportunity sama ada DNEX ataupun
G-Packet. Okay, so keputusan ni sepatutnya mungkin by this month lah. Dia Khazanah akan announce. Okay, so siapa yang dapat that tender, dapat that company, okay, untuk penjualan dia. Alright, so I think that's all yang menarik, okay, apa yang menarik tentang DNEX ni, okay, dan dengan exchange Berhad ni. So satu tadi dia nak buat turnover, okay, so Datuk Seri Syed Zainal mempunyai tugas yang agak besar, okay, di bahu beliau untuk make this company turn around. Dia nak turn around this company. Of course it's not going to be easy, okay, dengan current challenging market, but looking at his portfolio, okay, dia punya resume sebelum ni, he is very the man for it lah, okay. Dengan background dia sebelum ni pernah memegang jawatan CEO dan Presiden di Petronas, kemudian CEO di Proton, okay, dan juga CEO di Pro2, okay, dan kini beliau memegang jawatan sebagai Group Managing Director di DNEX. This is his project lah, okay, untuk turn around the DNEX ni, okay. So beberapa segmen bisnes utama, sama ada dari segi IT businesses dan juga sama ada daripada segi daripada business from energy, okay, so oil and gas dan juga IT. Okay, so kita nantikan apa yang bakal berlaku pada syarikat ni, okay, in near terms dan juga in medium terms. Apa yang boleh dilakukan oleh DNEX, dan juga kita nantikan keputusan the acquisition, sama ada daripada segi acquisition Ping tadi, syarikat Ping tadi untuk oil and gas, dan juga syarikat semiconductor tadi tu yang owned by Khazanah, Silterra, okay, so sama ada dia boleh dapat that acquisition. Okay, so this is very interesting untuk kita perhatikan dalam masa terdekat ni, bagaimana keputusan dia. Dan sama-sama kita nantikan, okay, so sama ada syarikat ni boleh terus membuat keuntungan in the future. Alright, I think that's all untuk from me today. If you guys had any question, saya open to the floor. Mungkin satu atau dua soalan sebelum kita akhiri, insyaAllah. Okey, kalau tak ada, sampai sini saja sesi kita market research malam ini, okay, berkenaan dengan syarikat DNEX. So seperti biasa, pengaras dia ialah untuk klik share button, okay, for this video, agar sama-sama kita dapat pahala, okay, yang berkekalan daripada perkongsian ilmu ni, insyaAllah. Saya doakan siapa yang share dapat ilmu yang berkat, okay, dan juga boleh membuat profit di bursa, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.